Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Harap semua sihat ya. Okey, mari kita teruskan. Mari kita berdoa. Kita doa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey, apakah pengajaran untuk hari ini? Mari kita lihat tajuknya. Orang Israel dan perayaan Paskah. Okey, mari kita lihat. Sebelum tu, okey. Mari kita lihat Musa dihantar menyelamatkan orang Israel. Okey, kita lihat cerita sebelumnya ya. Okey, Tuhan telah memilih Musa membebaskan orang Israel. Okey, ini Musa. Okey, mulanya Musa menyuruh Tuhan menghantar orang lain. Tuhan marah tetapi akhirnya memberitahu Harun akan menolong Musa. Ini Harun. Dia abang kepada Musa. Okey. Musa dan Harun bertemu Firaun. Mereka meminta Firaun membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Okey, namun Firaun tidak membenarkan. Jadi, Tuhan menyebabkan Mesir ditimpa 10 bencana. Mari kita lihat. Bencana darah. Kesemua air di Mesir bertukar menjadi darah. Air di sungai, air di kolam, air di dalam belanga semua bertukar menjadi darah. Tetapi Firaun, iaitu Raja Mesir ya, dia kata tidak boleh pergi. Bencana katak. Keseluruhan Mesir diliputi katak. Geli. Tetapi Firaun kata tidak boleh pergi. Bencana agas. Kesemua debu bertukar menjadi agas. Banyak betul tu. Lihat tu. Okey, tetapi Firaun berkeras hati dan berkata tidak boleh pergi meninggalkan tanah Mesir. Bencana lalat. Lalat menghinggapi semua orang. Geli. Tetapi Firaun berkata tidak boleh pergi. Bencana kematian ternakan. Kesemua ternakan orang Mesir mati. Semua mati. Tetapi Firaun berkata tidak boleh pergi. Bencana bisul. Orang Mesir dan binatang mereka mendapat bisul di seluruh badan. Sakit tu. Geli lagi. Tetapi Firaun berkata tidak boleh pergi. Bencana hujan batu. Hujan batu yang sangat kuat. Menimpa seluruh Mesir. Okey, tanaman musnah, binatang mati. Tetapi Firaun berkata tidak boleh pergi. Bencana belalang. Belalang meliputi seluruh tanah Mesir. Nampak tu? Banyaknya. Semua pokok dimakan, dimusnahkan. Tetapi Firaun berkata tidak boleh pergi. Bencana kegelapan. Kegelapan menyelubungi seluruh Mesir. Gelap. Hantu. Semuanya gelap. Okey. Tetapi Firaun berkata tidak boleh pergi. Dan bencana yang terakhir, bencana yang ke-10 yang akan menimpa tanah Mesir. Inilah cerita untuk hari ini ya. Bencana kematian anak sulung. Orang Israel bersedia untuk meninggalkan Israel. Okey, ini cerita untuk hari ini ya. Okey, so pengajaran hari ini orang Israel dan perayaan Paskah. Mereka bersedia untuk meninggalkan Mesir. Okey. Pengajaran hari ini diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 hingga 14.
bencana terakhir. Bencana kematian anak sulung. Jadi orang Israel bersedia untuk meninggalkan Mesir. Tuhan memberi arahan kepada Musa dan Harun. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun di negeri Mesir, bulan ini menjadi bulan pertama bagi tahun kalendar kamu. Okey, di Keluaran pasal 12 ayat 1 hingga 2 ya. Bulan pertama bagi kamu. Bukan bulan Januari. Okey, dalam kalendar orang Israel ia dipanggil bulan Nisan. Okey. Sampaikanlah perintah ini kepada segenap umat Israel. Pada hari ke-10 bulan ini, setiap orang lelaki mesti memilih seekor anak domba atau seekor anak kambing untuk dimakan bersama-sama keluarganya. Keluaran pasal 12 ayat 3. Pilih seekor anak domba. Nampak tu? Okey. Kamu boleh memilih seekor domba ataupun seekor kambing, tetapi binatang itu mesti jantan yang berumur 1 tahun dan tidak ada cacat. Keluaran 12 ayat 5. Okey, yang tidak cacat. Yang ni boleh tak anak kambing ni? Nampak semacam aja. Ini tak boleh. Okey, mesti yang tidak cacat. Okey, nampak ni. Ni boleh. Okey. Mereka mesti mengambil sedikit darah binatang itu dan menyapukan pada kedua-dua batang tiang pintu dan pada ambang pintu rumah mereka, tempat mereka memakan binatang itu. Okey. Keluaran 12:7. Ambil sedikit darah dan sapu kepada tiang rumah ya. Inilah arahan Tuhan. Semasa makan, kamu mesti sudah berpakaian lengkap untuk perjalanan. Kamu sudah memakai kasut dan memegang tongkat. Kamu mesti makan cepat-cepat. Itulah perayaan Paskah untuk menghormati aku, Tuhan. Keluaran pasal 12 ayat 11. Mesti makan cepat-cepat. Mereka bersedia. Pada malam itu aku akan menjelajahi seluruh negeri Mesir dan membunuh setiap anak lelaki sulung, serta setiap anak jantan sulung binatang. Aku akan menghukum semua dewa di Mesir. Akulah Tuhan. Keluaran 12:12. Tuhan berkata dia akan membunuh setiap anak sulung. Nampak tu? Mati. Okey, darah pada tiang pintu rumah akan menjadi tanda bagi rumah tempat tinggal kamu. Apabila aku nampak darah itu, aku akan melalui kamu dan tidak menghukum kamu semasa aku menghukum orang Mesir. Darah pada tiang menjadi tanda, kata Tuhan. Okey, kamu mesti merayakan hari itu sebagai perayaan bagi Tuhan untuk mengingatkan kamu tentang apa yang telah aku lakukan. Rayakanlah hari itu setiap tahun, selama-lamanya. Keluaran 12:14. Tuhan memberi arahan, rayakanlah hari itu setiap tahun. Okey, perayaan Paskah ya. Kita lihat Tuhan Yesus pun merayakan perayaan Paskah. Dan sehingga hari ini orang Israel dia menyambut perayaan Paskah. Okey, dari cerita hari ini kita belajar bahawa Tuhan mahukan kita hidup bersatu. Tuhan menyuruh Musa dan Harun bercakap dengan keseluruh orang Israel menyediakan domba. Tuhan menyuruh mereka berkongsi jika keluarga yang kecil. Tuhan juga menyuruh mereka menyembelih pada waktu yang sama. Di sini kita lihat bahawa Tuhan utamakan kesatuan umatnya. Dia mahukan mereka melakukan sesuatu sebagai satu komuniti yang bersatu. Okey, sebagai satu bangsa yang bersatu.
Tuhan mahukan mereka menjaga dan menolong sesama mereka. Tuhan mahukan mereka berkongsi. Tuhan juga mahukan kita berlaku seperti itu. Di gereja, dia mahukan kita menjaga dan menolong sesama ahli gereja. Dia juga mahukan kita berkongsi. Dia mahukan kita bersatu seperti satu keluarga, satu umat, satu bangsa. Jadi kita juga belajar bahawa Tuhan mahukan kita memuliakannya. Tuhan memberitahu Musa dan Harun bahawa anak domba yang dipilih itu mestilah tiada kecacatan. Tuhan mahukan persembahan yang dapat memuliakannya. Kita juga perlu memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan perlulah dilakukan dengan hormat dan berdisiplin. Kita perlu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Duit, masa dan talenta kita perlu beri yang terbaik untuk Tuhan. Apabila kita memberi dan berbuat yang terbaik, kita memuliakan Tuhan. Ada tak antara kamu ni jadi acolyte di gereja? Jadi apabila kita menolong sesuatu, kita perlu membuat dengan yang terbaik. Kita belajar bahawa Tuhan mahukan kita memilihnya. Tuhan berkata kepada Harun dan Musa bahawa setiap rumah perlu meletakkan darah di pintunya. Tuhan tahukan segalanya. Dia tahu yang mana satu rumah orang Mesir dan yang mana satu rumah orang Israel. Dia tidak perlu tanda darah pada pintu itu. Tetapi dia mahukan orang Israel meletakkan darah dari persembahan domba di pintu rumah mereka. Dia mahukan mereka memilihnya dan menunjukkan dengan meletakkan darah pada pintu. Kita juga perlu memilih menyayangi Tuhan. Kita tidak perlu menunggu dipaksa oleh ibu bapa untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita perlu menyembah dan memuliakan, bersyukur kepada Tuhan dari hati kita sendiri. Kita juga belajar bahawa Tuhan mahukan kita bersedia. Tuhan menyuruh Harun dan Musa makan dengan pakaian dan bersedia untuk perjalanan dan makan dengan cepat. Tuhan mahukan orang Israel bersedia untuk meninggalkan Mesir pada bila-bila masa. Tuhan mahukan kita juga bersedia. Kita perlu sentiasa bersedia untuk kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa hadapan. Kita perlu sentiasa bersedia. Kita perlu sentiasa cuba berbuat baik dan menyembah Tuhan pada setiap masa. Dan akhirnya kita belajar bahawa Tuhan mahukan kita mengingatinya. Tuhan memberitahu Harun dan Musa untuk mengingati dan menyambut pembebasan mereka dari Mesir. Tuhan mahukan orang Israel mengingati kebaikannya dan kasih karunia-Nya. Kita juga perlu mengingati bagaimana Tuhan telah menolong kita. Apabila seluruh dunia melarat dengan penyakit COVID, Tuhan telah menjaga kita. Adakah kita akan lupakan? Tuhan mahukan kita mengingati kebaikannya supaya kita terus mengasihinya seperti Tuhan mengasihi kita semua. Adakah kamu mengingati kebaikan dan kasih karunia Tuhan ke atas kamu? Adakah kamu selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Adakah kamu mengasihi Tuhan? Bagaimana kamu tunjukkan? Fikirkan. Inilah pengajaran kita untuk hari ini. Pengajaran diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 hingga 14. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 27. Mari kita baca bersama. Orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu, dan dengan seluruh akalmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri."
Apabila kita menghafal dan mengingati ayat hafalan ini, kita dapat tahu bahawa kita perlu menyayangi Tuhan lebih dari segala-galanya, memuliakan Tuhan lebih dari segala-galanya, okey? Dan kita juga perlu mengasihi sesama umat kita, okey, sesama manusia. Kita perlu menjadi orang yang baik, prihatin kepada keperluan orang lain. Okey, inilah ayat hafalan untuk minggu ini. Okey, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hey, sekian saja untuk hari ini. Bye-bye, jumpa lagi. Bye.